pelajar Mm-mm. student. Kita belum live lagi kan? Ke dah? Dalam proses untuk live ni. Okey. Dia punya tu sampai slot sebelum soal jawab sampai pukul apa? Okey. Dah. Okey. Dia dah berdaftar. Okey, kita dah live So saya mulakan live, Doktor. Boleh, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada penonton-penonton diskusi psikososial, anxiety adakah ia normal atau penyakit? Okey, di Facebook Jabatan Pendaftar USIM. Okey, so selamat menonton diskusi kita pada petang ini, insya-Allah. Jadi saya mengalu-alukan kehadiran panel kita pada petang ini, iaitu Dr. Rozan Nizam bin Zakaria. Kita datangkan khas jauh dari Kuantan ni. Okey Doktor, so kita ucapkan selamat datang ke diskusi ini. Welcome, ahlan wa sahlan wa marhaban bika. Okey. So bersama-sama yang kita pada petang ini adalah Dr. Rozan Nizam Zakaria. Beliau adalah merupakan pakar psikiatri daripada Pusat Perubatan UIA Kuantan dan juga merupakan pensyarah lah di Kuliah of Medicine, UIA Kuantan. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor kerana dapat bersama-sama dengan kami pada petang ini. Sama-sama. So sedikitlah latar belakang berkaitan dengan panel kita pada petang ini saya kongsikan. Beliau dari sudut latar belakang doktor adalah berlatar belakangkan Bachelor of Surgery, Bachelor of Medicine daripada University of Adelaide, dan Master of Medicine in Psychiatry daripada University Sains Malaysia. Betul doktor? Betul. Alhamdulillah. So hebat panel kita pada petang ini. So bukan calang-calang orang pakar dalam bidang psikiatri di Malaysia. Salah seorang pakar psikiatri di Malaysia. Alhamdulillah. Jadi beliau juga telah berkahwin, dan telah mempunyai 4 orang anak. Muda lagi orangnya. Alhamdulillah. So Dr. Rozan Nizam sangat aktif dalam komuniti. Saya juga mengikuti doktor beliau adalah sebagai Naib Presiden 2 iMedic di Malaysia dan juga kolumnis dan aktivis dalam portal online kesihatan mental yang dinamakan Laman Minda. Jadi itulah serba sedikit latar belakang Dr. Nizam kita pada petang ini, insya-Allah. Doktor. So saya harap para penonton diskusi psikososial pada petang ini bersedia untuk makluman semua diskusi psikososial dengan topik yang kita akan bincangkan, anxiety adakah ia normal atau penyakit. So diskusi pada petang ini adalah anjuran Seksyen Psikologi dan Kaunseling Jabatan Pendaftar Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Baiklah, doktor, kalau boleh kita mulakanlah kita punya diskusi pada petang ni Alright, kalau kita tengoklah kan di Malaysia ni sebenarnya banyak kes-kes ataupun senario anxiety yang berlaku dalam masyarakat kita, betul kan doktor? Betul. Terutama saya rasa lah kan, terutama apabila pandemik COVID berlaku bermula pada tahun lepas kan. Jadi banyak yang kita baca dalam akhbar, media sosial dan sebagainya kan, kes-kes yang kita dapati dalam berita-berita dan sebagainya. Banyak kes-kes anxiety yang berlaku dalam musim pandemik COVID kan. Terutamanya lah dalam musim pandemik COVID-19 So apatah lagi lah di luar waktu pandemik, sebelum ni pun kita selalu dengar kan kes-kes anxiety yang berlaku di negara kita inilah. Jadi sebab itu topik ini kami pilih untuk didiskusikan. Mungkin dah banyak diskusi-diskusi yang berlaku di luar sana berkaitan dengan topik ini kan. Tapi saya fikir maknanya diskusi berkaitan dengan anxiety ini perlu orang kata dikerap dibincangkan kan, sebagai bimbingan dan pencerahan celik akal kepada penonton ataupun kepada masyarakat kita lah, insya-Allah
So saya nak tanya pandangan doktor lah kan, apakah itu sebenarnya anxiety, okay, dan apakah jenis-jenis anxiety yang boleh dihidapi oleh seseorang individu itu, okay? Dan sebenarnya apakah simptom dan gejala anxiety yang berlaku kepada orang yang maksudnya kena anxiety ni? Boleh doktor kongsikan? Okey, Silakan doktor. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih di atas pengenalan Puan Nur Hazrin. Terima kasih juga kepada pejabat pendaftar USIM atas jemputan di petang-petang Jumaat ni. Kalau Negeri Sembilan semalam cuti kan? Ya, betul. So semalam cuti, hari ni kena datang kerja, petang-petang kita cerita pasal anxiety pula. So Itulah. kita ambil kesempatan, alhamdulillah insya-Allah petang ni untuk kita, bagi saya kita sembang santai lah, walaupun Ya, topik kita betul. topik yang serius. Yes. Kita nak bercerita tentang sesuatu yang betul, saya setuju, dekat di bibir banyak orang hari ni. Kalau saya ni banyak terlibat di media sosial, orang muda pun banyak sebut sikit-sikit anxiety, sikit-sikit anxious, sikit-sikit anxiety. So kadang-kadang tu kita rasa terpanggil untuk bercerita dan berkongsi apa sebenarnya anxiety ni, supaya tidak wujud dua ekstrim. Dua ekstrim ni apa? Satu ekstrim, dia tak ada anxiety disorder pun. Mungkin apa yang dia alami tu benda yang biasa, takutan biasa, panik biasa, tapi dia self-proclaim yang dia anxiety. Ini satu ekstrim. Ramai juga macam ni ya. Tapi ada juga lagi satu ekstrim yang dia memang ada anxiety disorder. Kadang-kadang tu sangat teruk. Kita tengok kalau dekat media sosial tu dia berkongsi dia punya masalah, tapi dia tidak mengaku dan dia tidak mengetahui bahawa apa yang dia alami itu sebenarnya adalah penyakit. So dua ekstrim ni sebenarnya sesuatu yang bagi saya dia berpunca pada satu perkara, iaitu ignorance. Itu bila kita tidak tahu, kejahilan kita tentang ilmu yang berkaitan dengan keadaan ini. Dan kita tak salahkan orang sebab mungkin 2, 5, 10 tahun dulu kita jarang bercakap tentang topik-topik sebegini. Sebab tu bila USIM jemput saya tu, alhamdulillah kita ambil kesempatan untuk menggunakan platform ni untuk bercerita tentang topik ni. Tadi Puan Hazrin tanya tentang soalan yang asas untuk kita faham, untuk kita lay out kita punya discussion petang ni lah. So, kita nak cerita tentang anxiety. Pertama kita kena faham bahawa anxiety in general ni adalah suatu term yang agak longgar. So dia merujuk kepada, dan ada orang tafsirkan dengan resah, ada orang tafsirkan dengan takut, ada orang tafsirkan dengan bimbang, cemas. So pelbagai perkataan kita gunakan untuk mentafsirkan. Cuma kita kena faham dengan dari beberapa angle untuk kita mudah faham. Pertama, angle yang kita sebut, ada orang bagi salam pula tu Sekejap, boleh saya minta izin 1 minit? Boleh doktor, tak ada masalah. Biasalah online ni kan? Sementara itu kepada penonton diskusi pada petang ini, jika ada apa-apa soalan yang nak diajukan, boleh saja tuan-tuan dan puan-puan terus tulis di komen ya. Terus saja tulis di bahagian komen Facebook Jabatan Pendaftar tu. InsyaAllah nanti Urus Setia akan bantu untuk kita post soalan tu kepada doktor lah. Okey. Okey, minta maaf, iklan tidak berbayar. Biasalah musim-musim online ni semua orang datang hantar barang. So pertama kita kena faham apa dia anxiety ataupun perasaan resah cemas yang normal dan apa yang tidak normal. Dan apa yang kita katakan biasa normal semua orang ada tu, ataupun yang kedua apa yang sebenarnya ni penyakit ni, kau kena dapat kerawatan ni. And so ini dua aspek yang kita kena faham supaya kita tidak salah faham. Dan pertama kita kena faham manusia ni dia memang dilahirkan dengan emosi dan perasaan, dan emosi itu pelbagai, sedih, gembira, suka, itu fitrah manusia. Allah sebut dalam surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'an, sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan perasaan keluh kesah, resah, gelisah. Itu fitrah manusia. Dan in fact kalau kita search dalam Al-Quran, kalau kita search perasaan resah, kita type je perkataan resah, kita akan jumpa ada 7 ayat cerita tentang manusia ni dalam keadaan resah. Kita type bimbang ada 10 ayat. Kalau kita type ayat bimbang ada 56 ayat cerita tentang kebimbangan, rasa bimbang. Kalau kita type takut pun kita akan jumpa hampir 140 ayat cerita tentang takut. Nak bagi tahunya, ini to begin with adalah sebahagian daripada ciri-ciri normal manusia. Okey, ada 2 je manusia yang tak ada perasaan bimbang, cemas, takut ni. Pertama, manusia yang dah mati dah tak ada perasaan dah. Yang kedua, manusia yang
manusia yang ada personality psychopath kan. Antisocial ni kan, yang serial killer ni dia memang tak ada takut lah. Tapi selain daripada tu, kita ni manusia, saya ke Puan Hazrin ke siapa-siapa pun, kebanyakan kita, bukan kebanyakan, semua kita ni memang ada perasaan resah dan gelisah dan takut ni. Cuma resah, gelisah, bimbang yang takut yang normal ni adalah bila mana dia pertama, dia berlaku dalam keadaan ada identifiable stressor. Maksudnya memang ada punca dan memang ada sebab yang tertentu. Biasanya eksternal, luaran. Contohnya, kita nampak benda yang kita takut. Dan contohnya, kalau isteri saya dia takut lipas terbang, boleh lari sampai rumah jiran. Dan ada orang dia takut anjing. Dan ada orang dia takut hujan, ada orang dia takut petir, ada orang takut naik roller coaster. So itu ketakutan yang normal sebab dia ada identifiable stressor ataupun ada punca yang spesifik. Yang kedua, dia normal sebab apa? Sebab dia boleh dirasionalkan. Maksudnya kalaulah contohnya kita nampak anjing kita takut. Tapi bila orang kata tak apa, anjing ni jinak ataupun tak apa, anjing tu berikat, ketakutan tu hilang. Jadi dia boleh dirasionalkan. So itu pun ketakutan, kebimbangan, keresahan yang datang dalam kategori yang normal. Yang ketiga, dia datang dalam keadaan yang tidak berpanjangan. Dia datang dan pergi. Contoh, biasa kalau student kita exam takut, betul tak? Bila nak masuk pintu exam tu, nak viva ke, dia bebas takut. Tapi habis je, terus lega, terus pergi Starbucks, terus pergi McD, relax macam tak ada apa berlaku. Jadi itu pun anxiety, ketakutan yang normal. So yang tak normal ni adalah di sebalik daripada apa yang saya sebut tadi. Iaitu bila dia mengalami perasaan anxious, perasaan takut, resah, gelisah, dalam keadaan pertama, tak ada identifiable stressor. Okay? Ataupun stressor tu tak ada depan mata, stressor tu lebih kepada internal, apa yang ada dalam fikiran dia, apa yang tak berlaku lagi, apa yang tak pernah berlaku, tapi benda tu masih lagi menimbulkan perasaan resah, gelisah yang kita sebut tadi tu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia berlaku secara berlebihan, dah tak jadi rasional. Contohnya, orang tu dia rasa takut sangat. Takut apa? Dia takut dia dapat sakit jantung. Kalau aku ni nak mati ni. Walaupun pergi hospital, doktor buat ECG, doktor check ECG, doktor tunjuk depan mata, jantung kamu ni cantik, comel, tak ada masalah ni. Lagi sihat daripada jantung saya ni. Tapi dia still takut. Mana tak boleh dirasionalkan? Itu pun tanda anxiety tu dah masuk daripada kategori yang berlebihan, yang kita kategorikan sebagai pathological anxiety. Dan yang ketiga, bila mana dia berpanjangan. Dia tak settle lepas sehari, lepas sehari. So kalau untuk diagnose, dia ada specific time frame dia. Contohnya kalau panic disorder sebulan, kalau generalized anxiety 6 bulan. So dia ada time frame tertentu. Tapi dia punya point dia adalah dia berpanjangan. Yang keempat, bila mana kita alami anxiety ni, dia sehingga tahap dia ganggu kefungsian kita. Apa maksud ganggu kefungsian? Bermaksud dia ganggu 3 aspek dalam kehidupan kita. Pertama, dia ganggu aspek peribadi kita. Makan, minum, selera, tenaga, kita punya tidur, dah terganggu. So, kefungsian yang pertama. Kedua, kefungsian interpersonal, iaitu perhubungan. Dia jadi anxious, dia jadi risau, dia jadi takut sampai tak nak keluar rumah, tak nak jumpa orang, dah tak ada perasaan seronok bila bermain dengan anak, keluar dengan kawan. So dah terganggu aspek yang kedua. Dan yang ketiga, aspek kerjaya ataupun belajar. Kalau student, maksudnya dropping, tak boleh nak siapkan kerja, benda yang sepatutnya settle 1 hari sampai membawa kepada berbulan. So bila dah ada 4 kategori ni, maka kita panggil dia sebagai anxiety disorder. Dan anxiety disorder ni pula dia datang dalam bentuk-bentuk yang pelbagai. Ada 11 jenis anxiety disorder yang berbeza menurut kita panggil panduan penyakit mental. Tapi antara yang lazim biasa kita dengar adalah satu, panic disorder. Kedua, social anxiety disorder. Dan yang ketiga, generalized anxiety disorder. So ini antara jenis-jenis anxiety yang lazim lah. Nanti kita akan cerita lebih lanjut. So itu gambaran umum. Apa itu anxiety, apa yang normal, apa yang tak normal, bila dia jadi penyakit, apa tanda-tanda dia. Okey, so maknanya dekat sini doktor, anxiety ni dia lebih disebabkan oleh pemikiran seseorang individu tu tadi. Pemikiran yang orang kata menjangkaui batasan, yang menyebabkan dia menjadi resah, bimbang semua tu, betul? Gitu. Anxiety ni dia ada 3 komponen. Betul? Pemikiran ataupun kognitif tu salah satu komponen dia. And so biasanya dia punya komponen dia yang pertama, dia ada elemen fizikal.
Okay, so elemen fizikal ni yang setengah-setengah orang bila dia anxious dia kata, kenapa kepala aku denyut, jantung jadi laju, rasa macam tercekik, rasa macam nak muntah tapi tak muntah, rasa perut tak sedap, getar tangan. So elemen yang pertama elemen fizikal. Elemen yang kedua elemen kognitif, elemen fikiran. And contohnya datang dalam kepala ni risau. So kita panggil sama ada datang dalam bentuk obsession, preoccupation, worries. So macam-macam bentuk keresahan yang datang dalam bentuk fikiran. Dan yang ketiga dia datang dalam bentuk emosi. Itu yang takut, jadi mudah marah dan jadi gelisah. And so tiga-tiga aspek akan terganggu. Okay, so kepada penonton-penonton yang sedang menonton diskusi psikososial ni, tengok betapa orang kata besarnya impact bila kita menghadapi simptom ataupun ada tanda-tanda anxiety tadi tu. Jadi perlu sedarlah bahawa sesuatu perlu dilakukan. Okay. So sekarang ni doktor, boleh tak doktor orang kata kupas dengan lebih luas lagi kan, sebenarnya apakah faktor penyebab yang menyebabkan anxiety ni? Mungkin doktor dah ada sentuh sikit tadi, tapi mungkin boleh diluaskan lagi. Mungkin apakah faktor ataupun punca yang menyebabkan anxiety tadi? Okay. Alright. So bila kita bercakap tentang penyakit mental, selalunya kita bercakap tentang penyakit yang disebabkan oleh faktor yang berbagai. Okay? So bila kita sebut tentang penyakit mental, kita tak boleh nak sebut punca tu dalam bentuk yang spesifik. Dan contohnya kalau orang kata penyakit COVID-19 tu kita boleh pinpoint disebabkan oleh coronavirus. So kita boleh highlight satu punca yang spesifik. Tapi bila kita bercakap tentang apa pun penyakit mental, biasanya kita tak boleh nak highlight satu punca yang spesifik. Dan selalunya dia berlaku disebabkan interaksi antara pelbagai faktor. Cuma secara umumnya faktor ni kita boleh bahagikan kepada 3. Okay? So faktor yang pertama kita panggil faktor biologi. Alright? So faktor biologi ni termasuk pertama adalah faktor-faktor yang melibatkan contohnya keturunan. Okay? So genetik maksudnya kalau kita ambil secara statistiknya, kalau seseorang tu dia ada mengalami anxiety disorder, contohnya dia dapat panic disorder, ahli keluarga dia first degree relative kita panggil. So kalau first degree relative ni kalau ayah, anak. Kalau diri kita, adik-beradik kita ni first degree relative, dia ada lebih kurang 50% chances untuk juga dapat anxiety. And so maksudnya ada elemen contribution genetic factor. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga teori yang melihat dari sudut biologi, anxiety berlaku kerana kecelaruan kepada fungsi-fungsi tertentu dalam otak manusia. Saya selalu bagi satu contoh analogi mudah kalau nak faham. Bila kita ada rumah yang mahal, contoh Hazrin aku insya-Allah rumah mahal kan, nak nilai ni. Bila ada rumah mahal, kita punya security system kita mestilah kena power, betul tak? Dan kita tak nak rumah kita siapa-siapa boleh masuk, kita balik kampung orang pecah. Jadi kita start pasang alarm system, kita start pasang detection sensor sini sana untuk pastikan rumah kita selamat. Okay? So alarm system yang baik adalah dia hanya activated bila ada actual threat. Maksudnya bila memang betul orang buka pintu kita tu dalam keadaan dia bukan orang yang sepatutnya boleh buka, baru dia berbunyi. Maksudnya alarm system tu sistem yang kita panggil berfungsi dengan baik. Tapi kalau alarm system ni orang tak usik, tak ada apa, burung lalu pun, burung duduk atas pagar pun dia berbunyi. Lepas tu bila dia berbunyi sampai tak boleh nak stop, sampai dia kacau kita punya wiring, lampu pun jadi terpadam. Lepas tu bila nak stopkan balik dia tak boleh stop. Maksudnya kita punya alarm system tu problematic, betul tak? Mana alarm system ni memang kena panggil balik dia punya technician lah, kena betul. So some biologists and so neuroscientists yang melihat kepada otak orang yang mengalami anxiety, dia simpulkan bahawa itulah yang sebenarnya berlaku kepada orang yang anxiety. So dalam otak kita ni ada alarm system. So alarm system kita ni berfungsi untuk bagi tahu diri kita bahawa kita ni dalam bahaya. Contohnya bila kita nampak rumah kita terbakar ke, ataupun kita nampak anak kita jatuh ke, ataupun ada apa-apa sahaja bahaya yang datang depan kita. So input yang sampai kepada otak kita tu perlu diproses oleh otak kita, dan otak kita akan bagi signal kepada kita melalui sistem yang kita panggil sympathetic response
untuk kita bertindak. And so kalau kecil-kecil dulu kalau kat sekolah-sekolah dulu kita belajar fight and flight response kan. Maksudnya badan kita hasilkan adrenalin. So adrenalin tu menyebabkan kita bertindak. Tindakan kita sama ada kita fight, lawan, kita flight, kita lari ataupun kita freeze, kita jadi kaku. So ini kita punya alarm system dalam kita punya body. So kita yang normal ni, alarm system kita berfungsi dengan baik. Ada ketakutan baru dia activated, tak ada ketakutan dia hilang. Tapi orang yang ada anxiety, alarm system ni dia jadi too sensitive. Sama macam contoh yang saya beri tadi. Maknanya benda yang tidak menakutkan, benda yang tak ada berbahaya, benda yang tak memberi apa-apa implikasi yang berbahaya pun menyumbang kepada otak dia tu jadi activated. So kalau dalam istilah biologi disebut hyperactivation of adrenaline system, serotonin, dopamine, ini semua chemical dalam brain yang didapati terganggu oleh orang yang mengalami anxiety. Benda ni kita penting untuk kita faham kerana ada setengah orang, dan Puan Hazrin dia kata bila dia nampak orang anxious tu dia kata, alah kau ni buat-buat aja. Alah kau ni cuba fikir positif sikit, insya-Allah dia hilang. So dia tidak sesimpel itu. Dan sebab apa? Dia punya sistem dalam sistem sistem saraf dia tu sudah terganggu. So ini satu faktor biologi. Yang kedua, selain faktor biologi, ada juga faktor personality. Ini pun penting untuk kita faham. Faktor personality ni memberikan kita gambaran kenapa ada setengah-setengah orang dapat, ada setengah orang tak dapat walaupun dia ada risiko yang sama. So antara personality yang common dikaitkan dengan anxiety ini adalah pertamanya contoh individu yang memang to begin with jenis yang anxious. Kita pun biasa tengok kawan-kawan kita kadang-kadang tu ada yang jenis cepat kalut, cepat cemas, kabut, cepat cemas dan sikit-sikit nak tanya betul ke ni ataupun mudah terkejut. And so ini anxiety yang kita panggil anxious personality type. And so ini antara orang yang common dapat. Yang kedua, orang yang jenis low self esteem. Low self esteem ni maksudnya contohnya everything is negative. Aku ni tak pandai lah, aku ni tak cantik lah, kenapa aku tak macam orang tu, kenapa orang tu. Ataupun dia mudah reseptif dengan benda-benda yang negatif. Contohnya lecturer mungkin marah satu kelas. Kata kamu semua ni kenapa tak macam batch sebelum ni? Tapi dia terasa tu very personal. Kata aku ni memang tak pandai lah, aku tak sepatutnya buat course ni lah sebagainya. So orang yang personality macam ni pun dia ada kecenderungan untuk dapat anxiety. Yang ketiga, personality yang jenis perfectionist. Yang jenis kalau boleh semua benda nak kena ikut pembaris. Sempurna. Memang nak kena sempurna sesempurna mungkin lah. Sengit sikit pun tak boleh ni. Itu yang ketiga. So itu faktor yang kedua iaitu faktor personality. Yang ketiga adalah faktor persekitaran. Iaitu faktor apa yang berlaku dalam hidup kita. So yang berlaku dalam hidup kita ni ada dua bentuk. Pertama benda yang dah lepas. Kedua benda yang berlaku sekarang. So benda yang dah lepas contohnya ada orang dia membesar dengan kita panggil hidup yang tidak kita kata tidak menyeronokkan. Contohnya didera, diabaikan, mak ayah bercerai, ada alami trauma, abuse, penderaan, gangguan seksual dan sebagainya. Walaupun dia dah berlaku pada waktu lepas, masa dia kecil, tapi sebenarnya benda tu mempengaruhi pembentukan peribadi dia yang akhirnya mendedahkan dia untuk dapat anxiety. Persekitaran yang kedua adalah apa yang kita panggil sebagai negative life events, iaitu tekanan yang berlaku pada waktu sekarang. Yang ini biasanya akan menjadi faktor yang mencetuskan. Contohnya, dia dah memang anxious dah dan tiba-tiba fail pula. Dan tiba-tiba lecturer kata, semua orang pass, awak seorang je fail. And so, benda tu yang trigger dia punya anxiety disorder. So, selalunya kebanyakannya dia akan berlaku disebabkan interaksi antara tiga faktor ni. So ada biologi sikit, ada personality sikit, lepas tu ada tekanan sikit, campur-campur, jadilah anxiety disorder. Okey. Tapi kan doktor, saya nak tanya jugalah, dalam faktor persekitaran tadi tu kan, adakah orang yang individu yang menghadapi ataupun menghidap anxiety ni dia boleh jadi macam ni, sesuatu situasi yang berlaku pada sekarang contohnya kan, macam doktor kongsikan tadi, tapi dia dah fikir dah what is the effect selepas ni, besok aku akan jadi macam mana, in the future macam mana, so dia terus rasa bimbang dan resah yang berterusan. Boleh jadi begitu ke doktor? Betul. Maknanya dia macam dah overthinking dah. Selalunya orang kaitkan depression ni adalah bila kita banyak memikirkan perkara yang lepas. Anxiety bila kita banyak memikirkan perkara akan datang. So contohnya
bila orang tu dia fikir kenapalah benda ni jadi kat aku, benda tu kenapalah semalam aku buat macam ni, dia akan menerbitkan rasa sedih. Tapi kalau orang tu memikirkan besok jadi macam mana, nanti lepas aku grad jadi macam mana, nanti kalau aku kahwin jadi macam mana, nanti kalau anak sekolah nanti macam mana, so dia akan menerbitkan rasa anxiety. Dan betul, salah satu pattern pemikiran orang yang ada anxiety ni adalah macam apa yang Puan Hazrin sebut tadi tu, overthinking. And so overthinking ni maksudnya dia terlalu obses dengan details of the thoughts, dan sampai dia rasa apa yang dia fikir tu seolah-olah betul-betul berlaku sekalipun dia tidak lagi berlaku. Okey. So doktor, apa tu, saya nak recap tadi di awal doktor ada sebut tentang apa ni macam jenis-jenis anxiety tadi tu, dan salah satunya adalah panic disorder, betul kan? Betul. Okey. So macam apakah beza kalaupun ada dia punya orang kata apa beza antara anxiety dan panic disorder, ataupun dia sama juga ataupun dia ada beza sedikit? Sebab berdasarkan pengalaman saya juga sebagai kaunselor, ada juga staff klien saya yang menghadapi anxiety dan juga panic disorder ni tadi kan, dan berlakulah beberapa situasi keadaan sama ada di rumah atau di luar yang menyebabkan dia berada dalam keadaan panik. So bila saya dengar tu, oh ini panic disorder ke atau anxiety? Okey. So bagus soalan tu sebab ramai orang keliru dengan istilah-istilah ni. Jadi kita bagi terang. Ya. Pertama, dalam perubatan ni kita kena faham beberapa konsep. Pertama, konsep simptom, kedua konsep sindrom, ketiga konsep disorder. Okey? Simptom bermaksud gejala. So tadi saya ada sebut berdebar, cemas, berpeluh, itu kita panggil simptom. Maksudnya dia adalah tanda-tanda. Alright? So bila tanda-tanda ni kita kumpulkan sekali, kita labelkan dia dengan satu fenomena ataupun satu keadaan, kita panggil dia sindrom. Jadi anxiety tadi tu macam saya sebut ada gejala fikiran, ada gejala fizikal, ada gejala emosi. So bila kita kumpul sekali, kita panggil syndrome of anxiety. Okay, so maksudnya kumpulan-kumpulan gejala yang kita kata sebagai anxiety. Bila gejala ni memenuhi kriteria penyakit, macam saya sebut tadi itulah, dia berpanjangan, ganggu fungsi, baru kita panggil dia penyakit, anxiety disorder. So anxiety disorder ni adalah umbrella term ataupun istilah umum merujuk kepada penyakit-penyakit yang digejalai oleh gejala-gejala dalam bentuk anxiety. Di bawah anxiety disorder ni, tu yang saya kata tadi tu ada 11 jenis anxiety, lepas tu ada pula penyakit-penyakit yang lain pun ada anxiety. So all in all ada dekat 20 jenis anxiety. So jenis-jenis ni yang membezakan dia adalah dua. Pertama, dia punya tema dia. So anxiety ni takut. So takut tentang apa? Itu yang membezakan. Yang kedua, pattern dia. Okay, saya ambil satu contoh mudah. Kalau anxiety tu datang dalam bentuk berkala, datang sekejap, in between tu dia okey. So maksudnya dia normal, tiba-tiba datang berdebar, takut, cemas, berpeluh, datang dalam few saat tu dia jadi peak, lepas tu lepas 5, 10, 15 minit dia hilang, lepas tu dia reda, mungkin besok datang pula lagi. So yang tu kita panggil panic attacks. Okay, so kita panggil panic attacks. Tapi ada anxiety yang dia datang berterusan. Sentiasa risau, cemas, rasa tak sedap hati, rasa gelisah, pagi sampai malam sama aja. Yang ni kita panggil generalized anxiety disorder. Jadi kita namakan dia dengan pattern-pattern yang berbeza berdasarkan kita namakan dia dengan nama yang berbeza berdasarkan pattern dia. Yang kedua, kita namakan dia dengan nama-nama yang berbeza berdasarkan tema ketakutan ataupun tema anxiety tersebut. Okay? So panic disorder adalah nama yang diberikan kepada orang yang ada panic attack, dan panic attack tadi dia datang secara berulang sehingga menyebabkan dia punya ketakutan tu kepada panic attack tu. Maksudnya dia takut panic attack tu akan datang lagi. Kenapa aku jadi macam ni? Kenapa aku jadi macam ni? Jadi dia sentiasa berfikir, nanti dapat lagi ke tak? Kita panggil anticipatory anxiety. Dia foresee yang benda tu akan datang.
sampai dia elak tak nak bawa kereta, tak nak pergi jumpa orang dan sebagainya, disebabkan dia takut dia dapat panic attack tadi tu. So kalau pattern anxiety dia datang dalam bentuk ni, kita panggil dia panic disorder. Maksudnya dia ada anxiety disorder, jenis spesifik dia panic disorder. Okay. Ada juga yang jenis datang dalam bentuk lain, kita panggil social anxiety disorder. And social anxiety disorder ni, dia takut, dia cemas, gelisah sama macam anxiety yang lain, tapi tema dia spesifik kepada situasi sosial. Dia takut bila orang nak duduk dengan orang, kena present depan orang, kena bercakap depan orang, dia takut orang judge dia takut jumpa orang yang pernah ada pengalaman-pengalaman tertentu dengan dia. So semuanya berkait dengan orang. Kalau dia pergi seorang-seorang pasar ke, kalau dia pergi duduk online ke, dia tak takut. Bila jumpa orang personally baru dia takut, maka kita namakan dia social anxiety disorder. Ada juga anxiety yang datang dalam bentuk spesifik tempat-tempat tertentu. Contohnya dia takut tempat terbuka, dia takut tempat tertutup, dia takut duduk dalam line. So kita panggil dia agorafobia. Jadi nama-nama yang berbeza tu diberi berdasarkan tema ketakutan tersebut. So itu beza dia sebenarnya. Maknanya kalau yang individu yang kena social anxiety tu doktor, dia ada kemungkinan kan rasanya tidak terlibatlah kan dengan majlis-majlis keramaian, kenduri-kenduri dan sebagainya begitu kan. Betul. Okay, alright. Okay, so maknanya di bawah tema anxiety ni dia ada banyak jenis penyakit di bawah anxiety kan. So macam mana kita nak tahu tu, maksudnya kena jumpa dengan doktor pakar psikiatris dulu lah kan untuk mendetermine kan, untuk orang kata kita tengok, doktor boleh check maksudnya okay ni kategori anxiety jenis apa, macam tu ya. Okay. So di Facebook saya tengok ramai yang sedang menonton diskusi ini. So saya kongsikan jugalah sikit doktor, boleh Boleh. Ada daripada Cik Puan Nurul Atikah, katanya doktor, saya selalu tak boleh berada dalam kawasan orang ramai. Bila kawasan tu terlampau ramai dan bising, saya tiba-tiba akan rasa nak muntah, perut memulas, jantung berdegup laju, tangan berpeluh. Dalam kepala pula rasa macam serabut sangat. Adakah itu dikategorikan sebagai panic attack? Saya rasa dah menjawab tadi kot. Cuma Puan Hazrin, saya juga nak ingatkan satu perkara. Iklan 30% boleh ya? Boleh. So kepada penonton diskusi ini terus yang ingin bertanyakan soalan boleh terus tulis di ruangan chat. Okay, so insyaAllah saya akan orang kata bimbing ataupun guide untuk doktor menjawab ya. Soalan-soalan yang tuan-tuan dan puan-puan kongsikan. Okay, banyak soalan yang saya tengok dekat sini. Okay. Minta maaf, saya minta maaf awal-awal. Tak apa, iklan. Iklan. Okay. Saya nak ingatkan satu perkara, Puan Hazrin. Kadang-kadang bila kita bincang tentang topik-topik kesihatan mental ni, dia mengundang banyak persoalan. Alhamdulillah, bagus, tak ada masalah. Cumanya kita kena ingat bahawa di sini bukan ruang yang terbaik untuk kita untuk kita cari jawapan kepada kita punya personal problem. Kerana dia tidak sesimpel tanya satu perkataan, saya ada anxiety ke saya tak ada anxiety. Sebab nanti saya cerita apa proses untuk seseorang didiagnose. Proses dia dia perlu dilakukan secara betul. Dan supaya kita tidak salah kita tidak buat kesimpulan yang salah. Betul. Saya ambil satu contoh mudah lah. Ada orang dia jantung berdebar laju-laju, tanya doktor, saya jantung berdebar ni anxiety ke? Saya pun kata, ya tu bunyi macam anxiety. Rupa-rupanya orang tu ada penyakit jantung. Tak pasal collapse. Jadi kita hari ini berbincang secara umum untuk kita tahu maklumat dan fakta berkaitan dengan anxiety disorder. Tapi kalau sekiranya pendengar dapati apa yang doktor cerita ni macam apa yang aku alami lah. The right thing to do adalah dapatkan penilaian profesional face to face. Yes, betul. Okey doktor, kita teruskan diskusi kita ni So sekarang ni kita dah tahu apakah itu anxiety ke, apakah simptom dan gejala anxiety, apakah punca yang menyebabkan anxiety. So saya harap penonton-penonton semua clear lah dan jelas tentang perkongsian doktor tadi. Now kita nak tahu pula doktor,
apabila seseorang itu menghadapi anxiety, okey, tak kisahlah dia berada di mana pun kan, di dalam rumah, di pejabat, di mana-mana saja. So bagaimanakah situasi yang berlaku apabila seseorang individu tu diserang anxiety? Apa yang berlaku, maknanya dia tengah menghadapi anxiety sebenarnya kan. So apakah yang berlaku biasanya dari segala aspek tadi tu kan? Apakah yang, bagaimanakah situasi yang berlaku pada individu ni? Okay, alright. So untuk faham apa yang berlaku pada individu dalam keadaan anxiety, saya kena cerita dulu apa yang normal dan apa yang berlaku bila orang tu dapat anxiety dalam keadaan tak normal. So untuk itu saya ada pembantu saya. Okay, Pembantu saya brain. Okay. Selalunya alright. saya kat mana-mana saya tahu saya memang kena bawa brain ni untuk orang faham. And one of the reason adalah untuk orang faham yang apa yang mereka alami tu is a real thing, it's a scientific thing. And bukan sekadar sebab kita ni lemah semangat, bukan sekadar sebab kita ni tak cukup kuat dan sebagainya. So kita nak orang faham betul-betul sampai to the level where they know that they need help. Okay. So ini otak kita. Bukan otak kita lah, ini model otak kita semua ada dalam tempurung kepala masing-masing lah. Alright, so ini bahagian depan, ini bahagian belakang. Alright, so biasa kita dengar otak kiri, otak kanan kan. So ini bahagian dalam otak manusia. Okay, now otak kita ni ada banyak fungsi. Salah satu fungsi dia yang saya sebut tadi tu adalah memproses apa yang berlaku di persekitaran kita. Alright, so bila kita dapat bila kita alami sesuatu yang menakutkan. Saya ambil satu contoh. Kita tanya Puan Hazrina. Puan Hazrina takut apa Saya Kalau okey, binatang ke apa, kita takut apa? saya sebenarnya kalau di segi takut tu saya takut binatang, so far okey lagi. Saya takut berada di tempat yang sempit. Macam tu. Okay, alright. So contoh, tak apa kita guna contoh example spesifik. Tak apa. Okay. Contoh, kita duduk, Puan Hazin duduk dalam tempat yang sempit. Jadi environment yang sempit itu, contohlah masuk satu bilik yang betul-betul terkunci ke tertutup ke, contoh kan. So environment kita itu akan signal daripada environment kita tu akan dihantar ke otak kita. So mata kita tengok, alamak bilik ni kecilnya. Lepas tu udara dalam bilik ni berkedap ni sebab tempat ni tight ni. Jangan takut pula saya cerita je ni. Tak apa. Okay. Kita belajar. So input itu dihantar kepada otak kita melalui kita punya sensory. Alright. So daripada sensory kita tu, daripada pendengaran, penglihatan, bau dan sebagainya tu, dia akan dihantar ke satu area dalam otak tengah kita yang bulat ini, nama dia thalamus. Okay. So thalamus ni tempat proses input sensory. Alright. So jadi thalamus ni tadi dia detect, dia kata ada maklumat berkenaan bilik ini sempit, bilik ini kecil, bilik ini sekian. So maklumat tadi dia bersifat neutral. Maklumat ini tadi dia akan start dihantar kepada kita punya otak tengah kita. So antaranya dia akan hantar ke kita punya mammillary body kita, amygdala kita dengan temporal lobe kita. So itu adalah area-area tengah. Contohnya bila dihantar pada mammillary body akan kaitkan dengan kita punya pengalaman. Sebab mammillary body ni tempat kita store kita punya pengalaman. So contoh Puan Hazrin pernah ada pengalaman buruk masa kecil. Pernah tertutup contohnya, kan? Orang tak perasan terkunci. Jadi mammillary body akan bagi tahu. Dia kata, ini macam pengalaman masa aku kecil dulu. Dulu bilik kecil macam ni lah. Masa tu memang aku takut betul. Jadi input yang neutral tadi dah start ada charge yang datang adalah charge memory. Okey. Daripada situ dia akan hantar ke otak tengah yang bahagian otak tengah yang lain, dia akan hantar ke kita punya hypothalamus. So hypothalamus ni tempat kita punya emosi diterbitkan. So daripada situ datang perasaan apa? Takut, resah, gelisah. Sebab apa? Sebab charge yang datang tadi tu adalah charge yang bertemakan ketakutan. Sebab apa? Sebab memory body dah bagi tahu dia punya memory body dah bagi tahu dia punya nilai input. Dalam masa yang sama, another sensory akan dihantar another input akan dihantar ke kita punya frontal lobe, part of the brain. Front part of the brain ni adalah tempat kita punya rational. Okay, kalau dalam Al-Quran surah Al-Alaq Allah sebut an-nasiyah, ubun-ubun. So rational kita ni akan proses dapatan tadi untuk kita bertindak.
Okey, Okey. kita bertindak. Jadi misal kata input tadi, memory Puan Hazrin bagi tahu ini tempat yang menakutkan, ini tempat yang sama mesti pengalaman buruk aku dulu. So emosi dah kata takut, cemas sebagainya. Tapi frontal part of the brain bagi tahu, okey betul. Tapi kan pintu dia tak terkunci. Kan cuba buka. So kita pun buka. Buka, jadi ketakutan tadi dengan sendiri hilang. So ini proses anxiety yang normal, ketakutan yang normal. Tetapi dalam anxiety, tadi kan saya sebut, satu, dia takut pada benda yang kadang-kadang tu tak nampak, tak eksternal, tak wujud. Contohnya dia takut fail, dia takut orang marah, dia takut orang judge dia. So benda-benda ni dia tak nampak, dia abstract. So dia terbit internally. Okay, so dia terbit daripada dalam. And so daripada situ, dia punya charge pula tak normal sebab dia ada anxiety. So dia punya firing tu lebih kuat berbanding orang yang masa macam example yang saya sebut pada Puan Hazrin tadi tu. Jadi bila dia hantar dua charge, satu kepada frontal part of the brain, satu kepada dia punya bahagian emosi, otak tengah, orang yang anxiety, otak tengah dia ni yang akan lebih in control. Dan sebab tu, orang yang normal macam kita, rational, kita boleh kontrol ketakutan tersebut. Contoh, saya takut ni nak present ni, Puan Hazrin ni, bukan calon-calon orang ni, saya takut ni. Tapi otak saya rational kata, kan kita nak sebarkan ilmu, kan kita nak berkongsi dengan orang. Jadi, rational ni hilang. Tapi orang yang ada anxiety, ketakutan ni dominates. Ketakutan ni control over rational. Jadi walaupun rational ni beritahu kau okey, dia tak boleh okey. Sebab apa? Dia punya internal part of the brain, dia punya dia punya middle part of the brain, kita panggil limbic rope ni dah activated. Dia jadi kita panggil apa? Dia jadi kacau. Sistem dia tu dah jadi kacau. Jadi itu yang menyebabkan apa yang berlaku. Pertama, dia punya simptom fizikal dia tu akan berlebihan. So berpeluh, jantung jadi laju, rasa tak boleh nak bernafas. Lepas tu kalau kita cuba nak rational pun dia tak boleh nak rational. Tak boleh lagi. Kau ni takut apa? Tak ada apa masalah naik kereta, bukan naik roket, bukan naik kereta kebal. Tapi dia tak boleh nak rational sebab dia punya front part of the brain dah di hijack. And so siapa yang rajin, lepas ni boleh search Google term dia amygdala hijack. So amygdala tu is part of the brain yang kat tengah ni tadi. So hijack lah, H-I-J-A-C-K kan, hijack. So maksudnya orang yang ada anxiety ni dia berada di dalam keadaan di mana otak dia telah di-hijack oleh bahagian emosi. Jadi emosi, ketakutan tu kontrol dia punya tingkah laku. So maknanya dekat sini bila orang yang dalam keadaan anxiety ni tadi, apa yang berlaku yang saya faham tadi ialah emosi tu telah kontrol dia punya rational part seseorang individu tu. Sebab itu dia berterusan akan menghadapi anxiety tu tanpa stop begitu doktor Okey. Okeylah doktor. So saya just satu part ni saya nak confirmkan dengan doktor. Maknanya dekat sini anxiety ini adalah salah satu penyakit mental, kalau boleh saya kata begitu, betul Betul. Okey, alright. So tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, again maknanya saya dan saya rasa Dr. Nizam juga sama-sama nak seru pada tuan-tuan dan puan-puan tadi kita dah dengar bagaimana anxiety ni boleh berlaku sebenarnya pada diri kita ni. Okey, so walaupun simptom ataupun tanda-tanda dia tu kecil atau sedikit, okey, tapi kita kena sedar bahawa bila berlaku saja tanda-tanda itu, okey, kita perlu rujuk pada doktor. Kita kena lakukan sesuatu. Jangan biar lama-lama sebab dia boleh memudaratkan kita. Betul doktor kan? Okey, so doktor, saya ada terbaca lah kan kajian mobiliti kesihatan kebangsaan pada 2018 yang mengatakan bahawa 3 daripada 10 orang dewasa berusia lebih 16 tahun menderita pelbagai isu kesihatan mental lah. Okey. So dan dikatakan merupakan masalah masalah kesihatan, isu kesihatan mental ni adalah merupakan masalah kesihatan kedua terbesar rakyat Malaysia menjelang 2020. Sekarang ni kita dah 2021 kan. Okey, selepas penyakit jantung pula tu kan. Dan masalah mental ni adalah termasuk kebimbangan tadi ataupun anxiety, kemurungan, depression dan juga stres, tekanan kan.
Okey, sekarang ni saya nak tanya kat doktor, okey, apakah beza antara anxiety, stres dan kemurungan? Okey, dan bolehkah seseorang individu itu menghidap ketiga-tiga penyakit ni sekaligus? So macam mana doktor? Alright. Now, stres ini pun soalan yang lazim orang tanya. Bagus untuk kita dapatkan sedikit refreshment tentang apa sebenarnya. Walaupun istilah ni biasa kita guna, biasa kita lontarkan. Yang Ya. pertama kita kena faham, stres ni adalah basically gambaran terhadap reaksi ataupun respon kita kepada sesuatu keadaan yang kita sebut mengancam kita, ataupun perasaan yang menyebabkan kita rasa kita tak ada kemampuan untuk memenuhi demand yang ada pada waktu itu. So stress ni maksudnya is a normal reaction resulting from kita berada dalam keadaan yang menuntut sesuatu yang kita mungkin tak dapat nak sempurnakan dengan baik. Dan contohnya kita tak cukup duit, kita jadi alamak apa nak buat ni. So itu kita panggil normal stress, normal reaction. So tekanan semua ni kita panggil normal. Cuma bila orang alami stres, dia akan alami dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Ada orang bila dia stres dia marah, ada orang bila stres dia rasa sedih, rasa diri tak berguna, ada orang bila stres dia jadi takut. Jadi stres ni adalah kita panggil apa? Istilah umum untuk menunjukkan kita dalam keadaan emosi, psikologi yang terganggu akibat tekanan. So dia umum. Cuma bila kita stres dalam keadaan berterusan, dia boleh datang dalam bentuk-bentuk yang spesifik. So antara yang common adalah dua bentuk ni. Pertama, bentuk yang kita sebut sebagai anxiety. Yang kedua, bentuk yang kita sebut sebagai depression. So anxiety ni adalah penyakit ataupun keadaan yang digejalai oleh simptom-simptom yang saya sebut tadi lah. So physical, kognitif ataupun fikiran, dan kemudian emosi. Depression pula adalah bila gangguan stres kita tu berterusan sehingga dia mengganggu kita punya mood. Okay? So mood ni apa? Mood ni kita punya emosi, perasaan. So depression, predominant mood dia adalah kemurungan ataupun sedih. Dan jadi kalau depression, gejala-gejala dia lain sikit. So gejala dia berkait dengan sedih, murung, hilang minat, gangguan tidur, gangguan selera makan, gangguan tenaga, gangguan fikiran dalam bentuk rasa bersalah, rasa diri tidak berguna, ataupun datang fikiran ingin mencederakan diri atau rasa ingin mati. So depression dia mood, anxiety ni dia lebih predominantly physical, kognitif, macam yang saya sebut tadi tu. Tapi tidak pelik kalau orang dia ada dua-dua. Maksudnya dia bermula dengan stres, bila dia stres dia dapat depression. Dalam masa yang sama dia dapat juga anxiety. Ini pun boleh berlaku. Sebab antara survey ataupun research yang orang buat, dia bagi tahu, dan kalau kita survey orang yang ada depression, 70% of them akan melaporkan mereka juga ada tanda-tanda anxiety. Cuma kita akan diagnose mereka berdasarkan symptoms atau gejala mana yang lebih ketara. Sebab tu dia ada istilah, contoh ada setengah orang doktor kata dia ada major depressive disorder with anxious distress. Maksud apa pula ni? Maksudnya dia punya main diagnosisnya adalah major depression, tapi dia ada kita panggil apa, gejala sampingan dalam bentuk anxiety. So dia boleh datang bersekali. Okay, so maknanya depression, anxiety dia boleh datang sekali. Oh, maknanya kalau misal katalah ada individu yang mengalami ketiga-tiga tadi penyakit tadi ataupun salah satu ataupun dua daripadanya, memang orang kata parah jugalah ya doktor. Keadaan dia kalau pada masa sama dia sedang menghadapi dua-dua senario penyakit-penyakit tersebut. Okay, kalau nak sebut teruk tu, sebenarnya semua penyakit mental dia datang dalam bentuk spektrum. Spektrum ni maksudnya ada orang dia ada gejala-gejala yang saya sebut tadi tu, tapi dia datang dalam bentuk ringan. Ada yang datang dalam bentuk sederhana, ada yang datang dalam bentuk berat. Okay, so betul memang ada orang yang datang dalam bentuk berat, tapi tak semua orang datang dalam bentuk yang berat. Berat ni kita kata severe lah. So macam mana nak bezakan yang mana ringan, yang mana sederhana? Biasanya kita differentiate dengan dua aspek. Yang pertama, kalau dari segi perubatan doktor, kita akan tengok dia punya bilangan gejala dia. Okay, so kalau orang yang mild ni mungkin dia ada gejala yang tidak banyak. So kalau depression biasanya kita tengok 5 gejala asas. Dan kalau anxiety mungkin 1-2 gejala asas. Dan so kalau severe ni dia ada semua gejala yang ada dalam senarai penyakit tersebut. Yang kedua, kita tengok dia punya efek terhadap kefungsian dia lah. Dan ada orang ada anxiety
tapi dia masih boleh kerja contohnya. Cuma bila kerja dia mungkin terganggu sedikit sebanyak. Ada orang anxiety dia boleh belajar, mungkin drop tapi dia still boleh cuba untuk sambung belajar. Tapi kalau severe mungkin kefungsian dia terganggu terus, langsung tak pergi sekolah, tak pergi jumpa orang ataupun dah start membahayakan diri. So itu maksudnya severe. So dia pelbagai bentuk lah. Okay. Jadi doktor, bila orang kata bila contohnya seseorang individu tu dia dapati yang dia adalah simptom-simptom ataupun gejala-gejala anxiety ni tadi kan. Okay. So bagaimanakah cara atau teknik untuk diatasi anxiety ni tadi? Ataupun bagaimana cara dia untuk menghadapi anxiety ni dengan baik? Okey. Sebagai individu tersebut ke atau doktor yang merawat? Sebagai individu tersebut. Okey, alright. So pertama kita kena faham bahawa daripada awal yang kita bercerita tentang anxiety ni, kita bercakap tentang penyakit, Puan Hazrin. Kita bercakap tentang penyakit. Kita tak bercakap tentang benda-benda ringan-ringan, PL manusia, bukan. Kita cakap tentang penyakit. Sebab tu saya tunjuk cerita pasal otak, saya cerita pasal noradrenaline lah, cerita pasal amygdala semua ni. Bukan nak kata kita ni subjek yang susah, tak. Saya nak bagi tahu bahawa apa yang kita experience tu is a real illness. Jadi bila penyakit, sudah tentu langkah pertama sebenarnya adalah dapatkan penilaian dan dapatkan rawatan. Sebab tu saya sebut kalau kita, dia macam ni anxiety ni, dia macam kita masuk dalam hutan, tiba-tiba kita nampak semak bergoyang, kan? Kita terus fikir harimau nak datang, ada harimau ni, habislah aku, matilah aku. So bila mana kita tak tahu, the unknown itself tu boleh menyebabkan kita jadi fearful, jadi kita takut. Tapi macam mana kita nak atasi ketakutan itu? Salah satu caranya adalah dengan kita find out, ketahui. Kita pergi tinjau-tinjau ataupun beranikan diri untuk tengok apa sebenarnya. Tengok-tengok rupanya kucing. Mana pula datang kucing tengah hutan ni, ataupun rupanya labi-labi ke, ataupun rupanya musang ke, ataupun rupanya tupai ke, dan kita pun rasa oh, rupanya tak adalah teruk sangat. And so, sometimes banyak orang ada anxiety dia tu jadi makin teruk, bukan sebab anxiety dia tu teruk, tapi sebab dia tak tahu apa yang dia alami dan dia start bersangka-sangka dengan apa yang dia alami. And contoh, orang yang ada panic disorder. And saya sebut panic disorder ni very common. 4-6% population akan ada panic disorder. Dan panic disorder ni, Puan Hazrin, is highly treatable. Maksudnya mudah dirawat. Tapi kalau kita tak dapatkan penilaian dan assessment, orang yang ada panic disorder ni memang akan hidup dalam miserable. Sebab apa? Every time dia dapat tu, dia start fikir, aku ni nak mati. Memang takut lah fikir nak mati. Saya pun kalau fikir nak mati, saya takut amal tak apa-apa nak cukup. Tapi itulah yang mereka alami. Dia rasa nyawa tak lepas, dia rasa macam, aku ni ada kanser ke, aku ni ada ada penyakit-penyakit bahaya ke. So, the thought itself tu akan menyebabkan anxiety yang already ada tu jadi lagi teruk. Lepas tu jadi lagi teruk. Saya duduk dalam spiral. Macam pasir jelus. Lagi banyak kita bergerak, lagi ke bawah. Lagi banyak kita bergerak, lagi ke bawah kita. So, apa yang kita perlu buat adalah number one is get to know your illness. And so, belajar. Saya perasan Puan Hazrin, saya sebut juga ni sebab saya ni banyak duduk di media sosial. Kat media sosial ni kita ada banyak group anxiety tu, group anxiety ni, group anxiety tu. Tak ada masalah kalau kita nak cari support. Tapi one of the trouble adalah kadang-kadang kita dapat maklumat yang tak tepat. Okay? Dan kadang-kadang orang kata, oh aku macam kau agak dulu. Tapi sebenarnya masalah angin ni, aku makan macam ni dah settle. Katanya, aku dulu macam ni. So orang yang anxious, dia tak boleh dengar benda-benda macam ni. Okay? Sebab apa? Sebab orang yang anxious ni dia mudah triggered. Jadi dia dah lah ada anxiety. Lepas tu orang kata, oh pak saudara aku macam tu lah juga dulu. 3 kali Jumaat, lepas tu meninggal dah. Mana tak pakcik tu melompat. And so kita kena dapatkan maklumat yang betul. Sometimes saya kata kat pesakit saya, and now that you know you have panic disorder, you come to see me, saya bagi tahu ini penyakit awak, boleh dirawat. Saya nak for the next few weeks ni, off semua social media yang related to panic disorder. You're not ready yet untuk face this. Selagi tak sembuh betul-betul, jangan get involved. Kadang-kadang saya kena sebut macam tu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita panggil apprehension. Maknanya kerisauan dia tu datang daripada dia punya overthinking tersebut. Satu. Tapi kalau dengar Facebook live, pendaftar usaha ni tak apalah, jangan stop pula. Okay. Maksudnya pertama kena dapat maklumat yang betul, dapatkan rawatan.
Yang kedua adalah penting untuk dia belajar untuk relax. Okay, and sebab apa? Sebab anxiety disorder ni is the state of alarm. Kita duduk dalam badan kita jadi sentiasa takut dan sebagainya. Dia punya lawan dia adalah ketenangan. Jadi anything yang kita boleh buat untuk terbitkan ketenangan tu, kita kena invest on it. And sesimpel deep breathing yang tak perlu duit, sehinggalah benda-benda yang mungkin perlukan kita belajar, perlukan kita melabur sedikit dan sebagainya, whatever it is, untuk kita tenangkan diri kita. Ada orang tenangkan diri dengan religious, berzikir, semayang, tak ada masalah. Ada orang tenang dengan seni, ada orang tenang dengan muzik. Whatever it is, kita kena ada ketenangan. Sebab apa perlu ketenangan? Saya nak ambil satu cerita simple saja. Contohnya deep breathing. Kalau kaunselor dia sukalah deep breathing. Kadang-kadang pesakit kita ni dia klien rasa macam apa deep breathing ni, tak ada apa, tak jadi apa pun, dia ambil ringan deep breathing. Saya nak cerita how powerful deep breathing is. Kebanyakan orang dibuat deep breathing tak jadi adalah sebab teknik dia tak betul ataupun dia buat dalam keadaan yang absent minded. Tak free mind kan? Betul, dia buat je sebab kaunselor aku suruh breathing ni, nanti dia tanya je aku breathing ke tak breathing, dia breathing sahaja. Okey. Nah, tadi saya ada sebutkan bila kita anxiety, kita punya bahagian otak tengah kita ni activated, menggelegaklah kita panggil, kita menggelegak. Nah, kalau air menggelegak, dekat mana sumber yang menyebabkan dia menggelegak tu? Mestilah daripada api dekat bawah, betul tak? So selagi api tu ada, dia akan terus menggelegak, betul? So macam tu juga otak manusia. Yang menggelegak dekat tengah ni, dia punya api dia tu sebenarnya datang daripada sini. Yang ni kita panggil bahagian brainstem. Okay? So brainstem ni adalah bahagian yang regulate kita punya fisiologi. Tekanan darah, pernafasan, kita punya blood pressure, oxygen saturation, carbon dioxide, monoxide, semua benda-benda tu diregulate dekat bahagian yang kita panggil sebagai brain stem. Ni bahagian otak tengah. Brain stem ni kita tak boleh kontrol. Dia dikawal dengan sendiri. Kita tak ada nak tekan mana-mana untuk betulkan switch dia. Tapi bila kita dalam keadaan anxious dan tidak bertenang, bahagian brainstem ni ada satu part kecil aja, nama dia locus coeruleus. Kalau dengar talk saya ni memang akan dengar perkataan-perkataan pelik-pelik, tapi jangan risau, faham maksud dia sahaja. Locus coeruleus ni adalah tempat di mana kita punya adrenalin dirembeskan. Okey, adrenalin ni dirembeskan. Now, adrenalin ni lah yang fuel kita punya perasaan dan physical signs of anxiety dari itu. Jantung laju sebab apa? Sebab adrenalin. Nafas tak lepas sebab apa? Sebab adrenalin. Kita punya perut jadi tak sedap sebab apa? Sebab sympathetic reaction dalam perut kita pun ada kaitan dengan adrenalin. Jadi apa kaitan dengan deep breathing? Alright, now. Adrenalin nak stop ni dia kena ada signal. Tadi saya sebut kita tak boleh nak control kita punya adrenalin kita sebab tak ada nak cucuk hidung ke cucuk telinga, dia tak jadi. Tapi ada satu benda yang kita boleh buat untuk trick kita punya mind into believing that we do not need the adrenaline anymore. Apa dia? Iaitu deep breathing. Bila kita cemas, bila kita panik, kita bernafas laju. So bila kita bernafas laju, kita punya oksigen dan carbon dioxide kita tak normal. So carbon dioxide kita akan increase. Jadi level of oxygen dan carbon dioxide dalam otak kita ni akan dihantar ke kita punya brainstem. Brainstem kata, dia ni nampak macam kelemasan je, macam nak meninggal je dia ni. Aku kena hantar adrenalin ni supaya dia terus hidup ni. So adrenalin pun dirembes. Tapi kalau kita cemas, anxious, risau, kita stop, kita tenangkan diri, kita tarik nafas, kita hembus nafas dalam keadaan yang tenang, kita punya oksigen dan carbon dioxide akan regulated semula, normalize semula. Jadi kenormalan itu akan dihantar ke otak, otak kita akan baca, tadi kata cemas sangat, tapi dia punya oksigen level normal je. Okey, adrenalin stop. So adrenalin dah stop. Tak payah sabut, dia dah tak perlukan adrenalin. So dengan sendiri, the rest of the body akan cool off and akan slow down disebabkan adrenalin dah tak fuel lagi. So macam periuk yang gelegak, kita tutup api, dia tak gelegak dah. Lama-lama nanti dia padam sendirilah. Cuma kena belajar. Dan saya selalu sebut, deep breathing sahaja, kalau breathing with your lungs, not with your mind, dia tak akan jadi. You kena breathe both with your mind and with your lungs. Nak tahu macam mana? Kena tengok dekat YouTube saya. Search sahaja deep breathing dan dengan mindfulness. InsyaAllah. Tak sempat, kalau tak malam baru kita habis ni, Puan Azri nak ambil anak petang ni.
Okey doktor, maknanya dekat sini sebagai orang kata first aid lah kan kepada individu-individu yang diserang oleh anxiety tadi. Misal katalah dia berada dekat office contohnya ataupun berada dalam tengah drive ni dalam kereta kan, tiba dia diserang anxiety ni tadi, penyakit anxiety ni. So the first thing first aid yang dia perlu buat yang terbaiknya adalah melakukan deep breathing, betul Okey, betul. Okey. Ada cara-cara tertentu ke doktor? Berapa minit nak kena tarik nafas, lepas dan sebagainya tu? Kalau tanya saya, dia akan kalau baca pasal deep breathing, dia akan ada berpuluh-puluh mazhab deep breathing. Tapi pada saya, point dia dua saja. Pertama, dia mesti deep. Kedua, dia mesti regulated. Deep maksudnya jangan dia macam betul-betul sampai ke dalam. Yang kedua, dia mesti teratur. So teratur tu 4 saat ke 5 saat ke 8 saat ikut kita punya lung capacity sebenarnya. Okay. So maknanya terpulang kepada individu lah berapa minit ataupun boleh saya kongsi sedikit Ya, sila. Satu tips mudah untuk kita deal dengan kita punya anxiety ni. Perlu ingat deep breathing tu is just part of it, and bukan saya nak kata breathing habis hilang anxiety disorder, sihat walafiat. Dia tak semudah itu, tapi deep breathing tu is a step. Selalu yang saya ajar, sebab saya ni deal dengan children and adolescent, saya run clinic children and adolescent, so saya selalu gunakan, sebab tu saya guna otak, saya guna contoh-contoh, sebab saya nak bagi orang mudah faham. Sebab saya punya patient saya kecil-kecil, makhluk-makhluk halus ni lah. Okay? Bukan makhluk halus yang tak nampak tu, makhluk halus yang nampak. Jadi antara tips yang saya share adalah tips yang saya kata sleep tips yang saya ringkaskan sebagai ABCDE. So nak mudah ingat ABCDE. So apa ABCDE ni? A yang pertama is aware and acknowledge. Sorry lah kalau semua in English tak apa kan, pusing kan. Aware and acknowledge. Sebab dia kalau bahasa Melayu dia tak jadi, dia huruf dia tak cantik. Dia kalau English dia huruf dia cantik. Feel, Alright, so ABCD. So A yang pertama aware and acknowledge. So ramai yang kat sini rajin menulis ni, Puan Arifah rajin menulis kat situ. So aware and acknowledge maksudnya yang pertama is kita kena kenal pasti. Apa tanda-tanda kita dalam keadaan anxiety, panic tu nak datang, supaya kita boleh kenal daripada awal lagi. Jangan bila dah teruk dan muka dah biru dia jadi susah sikit lah. Tapi kita dah tahu dah, aku kalau situasi macam ni mesti aku akan anxious. Kita kena aware. Aware tak cukup, dia kena acknowledge. Acknowledge ni maksudnya kita kena terima, oh panic ni dia dah datang dah. So jangan lawan. Saya selalu sebut jangan lawan. Jangan lawan ni maksudnya apa? Bila kita panik, jangan kata kenapa datang balik? Dia tak jadi. Sebab anxiety ni dia macam bola. Kalau kita tendang ke dinding, lagi kuat kita tendang, lagi apa? Lagi kuat dia balik kat kita. Jadi gelecek-gelecek je dekat kaki. Itu analogi dia. Maksudnya instead of kita hadapi anxiety tu dengan alamak kenapa datang lagi, kan dah patutnya dah okey, doktor kata okey, kenapa? Dia memang akan jadi lagi teruk. So kita just accept it. Maksudnya okey, anxiety ni dah datang balik. So macam sebelum ni dia akan pergi. And cumanya ada masa dia datang sekejap, ada masa dia datang lama. Kita tengok sikit kali ni dia nak buat apa. So kita acknowledge dia punya presence. So A. B, breathe. And breathe tadi saya dah cerita, breathe. C, count. Count ni apa? Count ni kalau budak kecil saya ajar kira. 1, 2, 3. Tapi kalau orang besar bukan kira. Kalau orang besar saya kata count ni maksudnya tunggu. And maksudnya take some times untuk calm yourself. Okay? Sebab apa? Sebab kalau kita bila datang anxiety, kita letakkan dalam mindset kita, kenapa ada lagi, dia akan jadi lagi teruk. And so kita just terima dia, jangan tengok jam, jangan kenapa, just give yourself some space. Okay, ini penting. Itu C. And sebab most anxiety dia akan naik dan turun. So kita just main-main dengan dia supaya dia sampai masa dia turun. D, kita kat mana C? C count. D ni ada 3. D yang pertama distant. Distant maksudnya jauhkan diri daripada trigger. Contohnya kita panik sebab apa? Kita panik sebab ada bos kita tengking kita ke apa ke. Maka jangan duduk kat situ menghadap muka dia. And take some time off, pergi somewhere else. Minum kopi ke, minum air zam-zam ke. Apa dah? Lagi dekat lagi dengan trigger lagi meletup pula nanti. So distract saya. Ataupun kita parents kan, anak kita buat perangai, kita makin lama makin marah. Jangan duduk kat situ. Sebab the next thing we know adalah some disaster will happen.
And so cakap tolong deal dengan anak ni, abang nak keluar sekejap ataupun abang nak duduk dapur ke, abang nak duduk dalam peti ais ke, ikutlah apa yang kita nak buat lah. So distance yourself. D yang kedua, distract. Distract ni maksudnya apa? Buat benda lain lah. Okay? And so kalau orang-orang usim ni nak mengaji ke, nak berzikir, tak ada masalah. And kalau nak buat benda lain, nak kebun ke, nak masak ke, nak basuh muka, nak ambil wudhu ke, distract yourself. D yang ketiga, dispute. And dispute ni apa? Maksudnya, instead of kita accepting kita punya thoughts, kita dispute. Dispute ni maknanya kita lawan. Sometimes orang yang panik, thoughts dia akan kata, kau nak mati ni, kau nak mati ni. Ataupun kau ni nak sakit ni, ataupun kau ni nak ni. So instead of accepting or surrender with that thoughts, kita dispute. Dispute ni apa? Contohnya kita buat self-talk. Dia cakap, tak apa, tak mati pun. Sebelum ni dapat datang juga macam ni. Dan kejap lagi dia pergilah tu. Dan ataupun datang thoughts kata, aku memang tak boleh buat, aku memang tak boleh buat. Kita dispute, tak apa. Yang penting kita cuba, bukan semestinya berjaya. So that is dispute. And so kalau counselor selalu ajar positive self-talk kan, maknanya kita cakap kat diri kita sendiri. Alright, so itu D. Lepas tu yang terakhir sekali, E. E ni apa? E ni express. And express ni maksudnya apa? Kita luahkan, kita share. Alright? So sama ada kita nak share dengan professionals ke, kita nak share dengan spouse, pasangan, kita nak share dengan kawan, ataupun kalau tak ada sangat, kita boleh share dengan diri kita sendiri, menulis, journaling, dari. Tapi share yang paling bagus sekali apa? Share yang paling bagus, orang usim dia mesti sebut apa? Kita share dengan Allah SWT. Okay, doktor. Itu ABCDE. Sebenarnya doktor, apa tu yang dispute, maknanya kita nak dispute our thought tadi kan, kita punya pemikiran kan, dan juga express ourselves tadi tu lah saya rasa paling payah mungkin kot, ataupun paling sukar individu nak buat rasanya. Okey, sebab macam saya sebagai kaunselor pun bila berdepan dengan klien-klien kan, nak dispute, maksudnya klien-klien yang mengalami stres dan anxiety dan sebagainya, untuk dispute thought dia tu kan, untuk cakap benda yang baik kan, positive self talk, TALK, dan positive self thought kan, THOUGHT tadi tu. So sangat sukar untuk mereka, sebab mereka macam doktor cakap di awal tadi lah, apabila emosi kan mengatasi rasional kita ataupun pemikiran kita, jadi sangat sukar untuk melakukan positive self talk dan self thought tadi. Sama juga macam apa tu pengeluahan kan. So ada beberapa juga diskusi ataupun maksudnya saya pun mengikuti juga doktor kan, diskusi-diskusi dengan pesakit-pesakit apa tu anxiety survivor dan sebagainya kan, yang doktor pernah interview dan sebagainya. So at the end of the session saya lihat individu ni kadang-kadang sukar untuk meluahkan masalah ataupun apa juga isu yang dihadapi kan. Dia duduk isu dan masalah tu duduk orang kata mengganggu emosi dan fikiran dia. Jadi dia duduk terpendam dekat situ kan. Jadi bila dia pendam lama-lama jadi meletup lah. So mungkin saranan yang doktor kongsikan tadi, tips ABCDE itu sangat orang kata sangat bagus ya, dan bolehlah tuan-tuan dan puan-puan para penonton semua orang kata mengamalkannya lah dalam kehidupan. So sebagai first aid juga kan doktor? Lagi satu Puan Hazrin, saya sangat setuju dengan apa yang Puan Hazrin sebut tu, dan tips-tips yang sebenarnya kaunselor, psikologis buat sangat useful untuk maintain pesakit anxiety untuk recover. Cumanya kita kena faham satu benda. Ada satu stage dalam anxiety ni, bila dia dalam keadaan tersebut, benda-benda yang berkaitan dengan positive thoughts ke, suruh deep breathing ke, suruh ubah cara fikir ke, dia tak akan jalan. Sebab apa? Tadi kan saya sebut amygdala hijack. Maknanya dia punya emosi tu dah hijack dia punya pemikiran. So kalau kita constantly duduk dalam keadaan tersebut, memang kita sebenarnya perlu rawatan dalam bentuk ubat. Kan? Sebab apa? Sebab dia punya macam ni lah, macam contoh tadi saya bagi contoh alam rumah kita berbunyi, kacau wire semua tu kan. Step pertama sebenarnya kita kena betulkan wiring dia. Dan kalau kita tahu dia kat situ problem dia. Dan jadi itu peranan ubat, peranan biologi. Psikologi, counselling dan sebagainya tu boleh menyusul sekiranya the main component tu dah berfungsi dengan baik ataupun separuh baik. Kalau dia tengah kacau bilau, contohnya lah macam orang tu fikir nak mati. Kita ajar positive self talk, kita ajar tulis thought diary, dia takkan jalan. So dia kena settlekan dulu benda yang kita panggil apa paling kritikal, iaitu bawa dia balik into rational.
So banyak orang disebut dengan saya, sebut dengan kaunselor semua tu, tak boleh doktor, tak boleh, ini tak jadi, ini tak jadi. Antara sebabnya adalah kerana dia tak betul-betul stabil. Dan contohnya lah, tidur tak cukup, dah sebulan dah tak tidur. Kita datang jumpa kita suruh deep breathing, mana nak jadi kan? So kita kena apa namanya, normalizekan semula kitaran tidur dia, dia punya hormon dia balik semula, barulah boleh kita cerita bab recovery tadi. Okey. Biasanya doktor, kalau ikut pengalaman doktor sebagai psikiatris kan, mengendalikan kes-kes anxiety ni, apa biasanya jenis rawatan atau psikoterapi yang biasa dibuatlah untuk pesakit-pesakit anxiety? Okey, alright. Biasanya. So yang pertama, dia kena buat penilaian dulu. So daripada penilaian tu doktor akan buat screening isu kesihatan, ada ambil darah, buat cek jantung dan sebagainya untuk pastikan dia bukan ada penyakit-penyakit fizikal yang lain. Kalau betul sahih dia penyakit anxiety, barulah kita rawat. Dan rawatan psikiatri ni dia 3 bentuk. Pertama, 4 lah kalau kita nak sebut secara holistik. Pertama, rawatan disebut biologi, kedua psikologi, ketiga sosial, keempat spiritual. So empat-empat ni kena selari. So biologi apa? Biologi ni dalam bentuk ubat lah. And so banyak orang dia sebut, dan saya kena sebut. Saya sebut ni bukan sebab saya psikiatris. Saya sebut ni sebab saya nak kita semua faham. Daripada awal perbincangan saya nak highlight it's an illness, it's an illness, it's an illness. So therefore, sekiranya anda betul dalam keadaan yang tak okey, sampai ganggu kehidupan, tak boleh bekerja, jangan take it lightly. Get treatment, dapatkan rawatan. Dan kalau doktor kata kena makan ubat, itu bukan maksudnya kita ni lemah, kita tak nak sebab kita nak cuba lawan tanpa ubat sebagainya. Kalau doktor kata perlu ubat, maksudnya kita punya level tu is severe enough requiring medication. Jadi ubat perlu. Nombor 2, rawatan dalam bentuk psikologi. Dalam bentuk psikologi ni dia banyak bentuk. Dan daripada yang umum seperti contohnya doktor ajar relaxation, doktor ajar cara nak coping dengan masalah, problem solving, counselling, supportive therapy, ataupun terapi yang spesifik, cognitive behavioral therapy ke interpersonal therapy ke. So yang ni bergantung kepada penilaian doktor. Jangan pandai-pandai search sendiri, tapi dapatkan dulu nasihat doktor apa yang perlu. Nak buat self-help tak ada masalah, tapi mesti ada guidance. Saya pun banyak berkongsi tips-tips dan sebagainya, tapi saya selalu sebut ini hanya panduan umum. Get advice from your doctor first. Yang ketiga, bantuan dalam bentuk sosial. Sosial ni contohnya dia ada tekanan disebabkan masalah kewangan ke, masalah pelajaran ke sebagainya. Benda tu kena settle. Contohlah ada orang datang kat Puan Nazrin bagi tahu dia stress, dia anxiety sebab apa suami dia pukul dia hari-hari. So takkanlah kita nak ajar dia deep breathing saja. Kita kena nak bantu dia untuk settlekan masalah sosial dia. So itu pun termasuk dalam bentuk rawatan anxiety. Contohnya ada student dia fail. So apa yang kita universiti nak tolong student tu, itulah bentuk rawatan sosial. Dan kemudian rawatan spiritual. So empat-empat ni kena selari. Okey. So maknanya untuk dalam rawatan anxiety ni pun ada maksudnya ada setengah keadaan yang pesakit anxiety perlu mengambil ubat ya doktor? Ubat tertentu untuk merawat anxiety. Okey. So doktor, mungkin kalau boleh kita tengok sedikit ada banyak sebenarnya soalan-soalan yang sedang berlega-lega dalam Facebook ni kan. Okey. So mungkin saya bacakan salah satu soalan yang mungkin boleh dikongsikan kat sini. Okey, sekejap Okey, ni daripada ni Cik Huzif. Okey, dia kata Assalamualaikum. Sejak bulan 10 saya mengalami insomnia. Bermula dari itu sampai sekarang saya mengalami perasaan tidak merasakan suasana sekeliling. Doktor, ada orang kata deja vu. Saya ke psikiatrik, saya terangkan, tapi doktor kata tak ada apa-apa. Makin hari makin kuat feeling tak rasa apa-apa. Kita pergi ke mana pun dia tak ada feel. Seolah-olah ini bukan diri saya, diri aku. Tolong doktor, adakah ini halusinasi? Macam mana tu doktor? Sebenarnya amount of information yang diberi itu tidak cukup untuk saya terjemahkan dengan spesifik answer. Cumanya it sounds sebenarnya seperti apa yang kita sebut sebagai simptom derealization ataupun depersonalization. Itu salah satu gejala. Dia boleh berlaku pada banyak keadaan. Salah satu keadaan yang common is anxiety. Cumanya saya tak kata Huzaif ada anxiety ke depression ke, sebab saya perlukan maklumat yang lebih detail untuk kita analisa apa yang berlaku. Dan nasihat saya is dapatkan rawatan. Kalau lah kiranya dia pergi jumpa satu doktor kata tak ada apa, dia still mengganggu,
get second opinion. That's not a problem. Cumanya kena dapatkan rawatan betul lah. Dan saya harap Uzaif dah dapatkan penilaian daripada doktor psikiatri atau clinical psychologist. Ada orang tanya tadi, Puan Hazrin dekat mana nak dapat rawatan. And so kalau di Malaysia ni, kita ada dua sistem lah, public, private. Private ni kita search sahajalah kan, mana-mana private hospital, private clinic yang ada psychiatrist atau psychologist services, kita boleh call up and walk in je lah. Tapi private lah. Tapi kalau public ni, biasanya kebanyakan hospital-hospital utama kerajaan, dia ada perkhidmatan psikiatri, cumanya dia perlu lalui prosedur dia. Prosedur dia adalah pertama dapatkan surat rujukan, jadi pergi ke mana-mana klinik kesihatan ataupun klinik kesihatan klinik swasta, bagi tahu masalah kita secara umum, jadi doktor akan buat saringan. Kalau doktor kata betul bunyinya macam anxiety, dia akan rujuk kepada bahagian psikiatri. Cuma kalau tak urgent, mungkin akan ambil masa sedikit lah. Tapi kalau urgent, macam sampai kita tak boleh tidur malam, sampai kita rasa nak bunuh diri dan sebagainya, get immediate help. Pergi ke Jabatan Kecemasan terus. Bahagian psikiatri akan bantu. Okey. Satu lagi soalan ni doktor, daripada Cik Daing. Dia tanya, depression dan anxiety adakah berkait rapat dengan gastrik? Okey, macam mana tu doktor? Okey. Selalunya orang kaitkan anxiety dengan gastrik. Cumanya kita kena faham simptom gastrik dengan simptom anxiety ni dia boleh jadi overlap. Tadi saya sebut antara simptom anxiety adalah simptom fizikal. So apa berlaku dengan simptom fizikal adalah bila kita anxious, kita risau, perut kita ni akan stop. Okey, perut kita ni dia peristalsis. Kalau kita belajar masa sekolah dulu, dia sentiasa bergerak. Tapi bila kita anxious, badan kita produce adrenaline akan beritahu perut kau stop sekejap, aku nak uruskan bahagian lain dalam badan. Jadi perut kita stop. Jadi bila perut kita stop, itu yang kita rasa tak sedap perut. Dan salah satu yang berlaku juga bila perut kita stop adalah asid yang dirembeskan tu akan bertambah. Jadi kadang-kadang ada orang yang dia duduk dalam keadaan chronic anxiety menyebabkan asid banyak sampai akhirnya dia develop secondary problem, which is gastritis, iaitu dia punya dinding dalam perut dia tu keradangan. Ataupun kalau yang teruk sikit dia dapat ulcer. Jadi sebab tu kadang-kadang ada orang ada anxiety, ada orang ada anxiety, ada juga dapat gastrik. Dia ada kaitan lah. Cumanya nasihat saya, gastrik tu pun kena dapatkan proper assessment. Jangan segala benda mak nenek semua kata gastrik. Itulah makan ubat random sana sini, tapi sebenarnya mungkin bukan gastrik pun. So get proper assessment. Okey. Daripada Cik Hafiz Muhammad ni, doktor, dia bertanya tentang deep breathing tadi kan. So kiranya dia kata deep breathing ni lebih baik diamalkan bila diri kita tiada stres berbanding ketika stres ke? Gitu. Okey. Dia macam ni. Kita kena practice, biasakan waktu kita tenang supaya bila kita tak tenang dia berlaku secara normal. Kita dah biasa buat. Kalau waktu kita tenang kita tak pernah buat, masa kita stres baru kita nak start buat, masa kita panik baru kita start buat, dia tak jadi. Dia macam kita kena habitualkan dia. Sebab deep breathing ni, Puan Hazrin kan, bukannya kena beli barang ke, kena sediakan bilik kelas ke. Sambil tunggu Puan Hazrin sambil tunggu Dr. Nisambil sampai cakap, dia pun boleh breathing. Kita duduk bersandar kan, so breathing. Dan in fact anak saya seawal umur 3 tahun saya dah ajar deep breathing. And sebab dia very very simple. Dan kita ni tak nak utilize benda yang murah-murah. Pergilah beli suplemen harga beribu-ribu nak bagi tu, padahal benda yang free kita tak nak buat. Betul. Ada orang dia pergi holiday sampai Maldives, sampai Los Angeles, semua tu tak tenang pun. Tapi kita sebenarnya boleh tutup mata, imagine kita duduk dekat pantai, kat mana-mana, tarik nafas pun sebenarnya boleh dapat ketenangan. Ya, betul. Sebab ada seorang klien saya pun apabila saya kongsikan deep breathing ni, dia cuba amalkan dan dia kata alhamdulillah, dia kata dia boleh berasa tenang. Itu sebagai first aid dia lah. Kan. Okey, so bergantung pada diri masing-masing. Okey, satu lagi soalan doktor, kalau saya boleh kongsikan daripada penonton kita ni. Nani Muhammad Nur dia bertanya, adakah anxiety berkait rapat dengan hypertension ataupun high blood pressure dan hormon imbalance? Bagaimana tu doktor? Betul. Bila kita anxious, tadi saya sebut adrenaline increase kan. So antara efek adrenaline increase ni adalah tekanan darah kita naik.
Okey. Jadi memang kalau orang tu dia ada hypertension, apa namanya, dia makan ubat pun, tapi kalau dia tension, hypertension dia akan jadi apa, tak Tambahlah. terkawal tu. Okey. Alright. Okey, so kepada yang bertanya tadi harap dapat orang kata sedikit pencerahan lah ya. Okey, so doktor, apa tu, tadi doktor ada bagi tahu bahawa anxiety ni perlu in certain situation, maknanya perlu apa tu, patient tu ambil ubat lah kan. Tapi boleh tak anxiety ni sebenarnya sembuh tanpa mengambil ubat? Okey. Itu saya sebut tadi, mental illness ni dia datang dalam spektrum. Okey. Kalau dalam kategori ringan ataupun setengah-setengah kes sederhana, dan kadang-kadang apa yang kita syorkan pada pesakit adalah dia boleh sembuh ataupun recover dengan bantuan terapi sahaja. Okey, tak ada masalah. And dia, kita panggil apa, dia dari segi kefungsian dia tu still boleh intact, tidur okey lagi, tak ada fikiran-fikiran yang apa yang severe macam suicidal dan sebagainya. So dia nak belajar kawal pernafasan, kawal tindakan, ubah cara hidup, exercise dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dia dalam keadaan severe, dia memang perlukan bantuan dalam bentuk ubat. Rawatan So lah. nasihat saya adalah, macam mana nak tahu yang mana yang sesuai untuk kita? Jangan tanya kawan-kawan, dan jangan tanya jiran, jangan tanya orang depan rumah. Kecuali Ya. jiran anda psikiatris lah. Sebab anda kena dapatkan rawatan dapatkan penilaian daripada profesional. Sebab kadang-kadang Puan Hazrin, saya perasan Ya. kadang-kadang orang ni, dia bagi nasihat tu, benda tu jadi pada dia. Kata aku stop ubat apa tu tak jadi apa, okey aja. Kawan ni pun dengar, dia pun ikut. Padahal dia tu mild saja. Kawan dia tu severe. Jadi kawan awak ni berhenti ubat tak jadi apa, dia ni berhenti ubat suicidal. Tahu-tahu benda buruk jadi. So jangan ambil mudah. Anxiety ni boleh juga sampai ke tahap dia berfikir untuk membunuh diri atau mencederakan diri dia. Anxiety itself tu tak ada, tapi kalau dia anxiety, disebabkan dia anxiety dia tak settle tu, dia jadi murung. Okey. Dan kemurungan tu boleh dapat suicidal. Anxiety itself tu biasanya dia tidak dikaitkan secara direct dengan suicidal, tapi effect of anxiety. Contohnya aku stres lah, kenapa anxiety ni datang, aku tak boleh nak kerja, aku tak boleh jadi macam orang lain. So dia start jadi rasa diri tak berguna, dia start rasa lebih baik mati. Itu dia boleh jadi macam tu. Okey doktor, pengalaman doktor lah kan mengendalikan kes-kes patient anxiety ni kan. Macam doktor cakap tadi tu, social support tu, support system tu yang kuat sangat penting untuk pesakit anxiety kan. Jadi apakah saranan ataupun cadangan doktor kan kepada support system apa tu kepada pesakit anxiety ni tadi untuk membantu pesakit-pesakit ni supaya dapat orang kata menghadapi anxiety dengan baik lah. Contohnya ahli keluarga ke, kawan-kawan, even di pejabat, dalam konteks kita di pejabat sebagai contoh klik kan ataupun even bos, contohnya lah. So apa cadangan doktor supaya mereka boleh membantu? Alright, so pertama memang betul sokongan sosial sebenarnya dia works as a buffer, pelindung kepada kita bila kita dalam keadaan emosi kita tak stabil. Dia macam protection lah, macam helmet, tali pinggang geledah macam tu lah. Dia provide safety, additional safety net untuk kita dalam keadaan kita tak stabil emosi, perasaan, psikologi dan sebagainya. Cuma bila kita sebut tentang sokongan, kita kena faham yang dia sebenarnya dynamic. Ada orang dia rasa keluarga, ada orang dia rasa kawan-kawan. So siapa pun lah ikutlah kita. Yang penting sebenarnya kita juga kena faham bahawa sokongan ni dia datang dalam bentuk dua hala. Banyak orang kadang-kadang tu dia mengharapkan orang faham dia, tapi dia tidak buat apa-apa untuk fahamkan orang lain. Ada orang dia contohnya dia ada mental illness, bila dia bila kita kata dia kena cakap dengan keluarga, kongsi dengan keluarga, dia tak nak, dia rasa keluarga tak membantu dan sebagainya, tak nak usaha untuk cuba bantu memahami dan sebagainya. So dia jadi payahlah, dia kena dua-dua hala. Dan sebab tu antara yang kita perlu buat adalah sebenarnya memahamkan masyarakat macam apa yang kita buat hari ini lah. Kadang-kadang ada orang kata, selalulah contohnya saya punya passion kalau student dia selalu kata saya tak nak cerita kat mak ayah saya, mak ayah saya tak faham, mak saya tak faham. Saya sebut, awak faham ke penyakit awak?
Kata sekarang baru saya faham. Jadi selama ni pun awak tak faham penyakit awak. Jadi it takes time for you to understand your illness. So same goes to the family. And sometimes mak ayah kita ni orang kampung, tak terpelajar. Untuk dia faham adrenaline, amygdala, hijack semua ni payah. Kan? Jadi untuk dia faham yang ini penyakit, perlu dan perawatan dan sebagainya, perlukan masa. Perlukan usaha dan perlukan kita punya kerjasama. So benda ni kita sama-sama usahakanlah, insya-Allah. So, maknanya dekat sini dalam usaha untuk memaham, orang kata untuk bagi tahu kepada orang untuk support sistem tadi tu, membantu seseorang pesakit anxiety tu, pesakit tu sendiri juga perlu memahamkan orang keliling dia bahawa dia sedang menghadapi penyakit ni kan. So kalau berlaku begini-begini apa nak kena buat. So dia perlu memahamkan jugalah orang keliling dia, betul doktor? Okeylah, mungkin soalan terakhir kot daripada saya doktor. Okey, sebab daripada awal tadi hingga saat ini, okey, so kita dah nampak lah maknanya anxiety ni tadi dia boleh jadi juga dia punya trigger tu berlaku semasa individu tu berada di zaman kanak-kanak bisa kata, ataupun masa dia zaman-zaman remaja ke zaman kecil lah kan. Okey. Dan kesannya adalah pada hari ini contohnya kan, so it become worse and worse lah sekiranya dia tidak dapatkan rawatan. So di sini saya mungkin ada isu, orang kata saya nak sentuh tentang isu parenting lah, dan bagaimana ibu bapa ni sepatutnya mengendalikan ataupun mendidik anak-anak mereka dalam proses pembesaran. Okey, so apakah nasihat doktor supaya ibu bapa ni tadi dalam proses membesar atau mendidik anak mereka, okey, supaya mereka handle anak-anak mereka ni dengan suasana yang positif dan tidak stres. Yang mana orang kata ialah maknanya mana ada ibu bapa yang nak anak-anak end up bila dah dewasa dan sebagainya jadi seorang yang tidak berguna misalnya katakan, atau tiada manfaat kepada dirinya sendiri dan orang lain. Jadi apakah nasihat doktor untuk ibu bapa ini tadi mengendali dan mendidikkan anak mereka dalam keadaan yang positif? Okay, alright. So kalau cerita bab ibu bapa ni kalau bagi kat saya 3 hari 3 malam tak habis. Tapi kita cerita secara ringkas. Dan sebab tu saya tulis buku. Saya iklan sikit, tulis buku psikologi sekecil ni sebab pada saya as a parents kita kena belajar tentang psikologi anak-anak. Kalau bukan dengan buku saya pun nak baca kat tempat lain tak ada masalah. Yang penting tengok sikit buku tu doktor. Yang penting sebenarnya kita kena balik. Jadinya yang penting kita kena equip diri kita dengan ilmu tentang memahami emosi, psikologi dan perkembangan anak-anak. Dalam buku ni banyak tips yang saya share untuk kita faham bagaimana kita nak membesarkan anak-anak kita tanpa kita menjadi penyumbang kepada masalah mental anak-anak kita. Tapi secara mudah, antara benda yang paling basic kita boleh buat, dalam awal chapter pertama buku ni saya ada cerita tentang 4S. So antara benda yang kita perlu buat dengan anak-anak kita adalah pastikan anak-anak kita membesar dengan 4S ni. S yang pertama safe. Maksudnya anak kita mesti membesar dalam environment yang selamat. Dia tak rasa terancam, dia tak rasa takut, dia tak rasa dia akan diapa-apakan, dicederakan dan sebagainya. Safe. Alright. And number 2, dia mesti rasa soothe dan rasa tenang. Maksudnya dia rasa kalau emosi dia tak stabil, dia rasa something bad happen, dia rasa ibu bapa akan jadi tempat yang akan bantu support dia emotionally. Yang ketiga, ibu bapa kena pastikan anak-anak rasa seen. Dan seen ni maksudnya dilihat, disokong. And maksudnya kita ambil tahu, ambil berat emosi mereka, perubahan mereka, perasaan mereka, tindak tanduk mereka, tingkah laku mereka. Dan last sekali, kita nak dia rasa secure. Dan secure ni rasa selamat dari segi emosi. Tadi selamat dari segi fizikal, yang ni selamat dari segi emosi. So kalau 4 benda ni kita buat, insya-Allah anak akan membesar dalam keadaan yang stabil. Dan daripada situ, baru perkembangan-perkembangan lain, perkembangan emosi dia, psikologi sosial dia boleh berlaku dengan baik. Kalau membesar dalam keadaan tak selamat, huru-hara, orang tak kisah, orang tak kontrol, orang tak ada attachment, tak ada bonding, so dia yang lain tu tak payah ceritalah, dia tidak akan terbentuk dengan baik. Baiklah. Okey. So ini adalah tanpa mengira peringkat umur ke doktor atau macam mana? Yang mana? Maknanya 4S teknik 4S tadi tu 4S mengira 4S ni asas untuk asas basic. Kan maknanya fundamental lah kan. Bila masuk fasa 6-7 tahun ada additional, 7-8 tahun ada additional, remaja pula ada additional demand. Tapi paling basic kena settle dulu 4S ni.
Okay, alright. Saya rasa ini mungkin menjawab kepada persoalan dalam Facebook ni kan. SZ Aulia dia kata, Assalamualaikum doktor, adakah anxiety adalah luka batin yang tidak dirawat seperti trauma masa lalu dan tekanan di alam kanak-kanak? Jadi macam tadi kita dah sebut juga kan, traumatic childhood experience kan. Apa pandangan doktor? So sangat betul, dan dia betul dari both aspect, biology dan psikologi. Biologi maksudnya apa? Ada study yang secara saintifik menunjukkan anak-anak yang membesar dalam keadaan trauma, trauma itu sendiri boleh memberi kesan kepada perkembangan otak anak. So contoh, bila otak dia terganggu, and ada bahagian-bahagian tertentu dalam otak, terutama bahagian yang deal dengan emosi ini tidak terbentuk dengan baik secara fungsinya. So that in itself predispose anak ni untuk dapat mental health problem. Yang kedua, trauma ni dia akan bagi impact kepada anak punya personality development. And jadi contoh, bila anak tu membesar dalam keadaan terlalu dikongkong, selalu dihukum dan sebagainya, menyebabkan dia takut nak cuba, dia takut nak buat benda baru, dia takut nak mula berkawan, dia takut nak venture in something new dalam life. So akhirnya dia jadi anxious person. Tadi kita dah cerita anxious person ni later on akan dapat anxiety disorder. So dia interconnected, dia saling berhubung. Okey, so saya harap menjawablah persoalan kepada yang bertanya ni tadi, insya-Allah ya, kepada SZ Aulia. Okey. So doktor, saya masa sangat mencemburui kita sebenarnya, walaupun banyak pelbagai pandangan, persoalan banyak juga dalam Facebook ni kan. Okey, saya fikir mungkin kepada tuan-tuan dan puan-puan penonton diskusi psikososial ni, insya-Allah mungkin doktor akan mungkin ambil masa selepas-lepas ni kan di pada kelapangan doktor untuk mungkin untuk entertain beberapa soalan yang kita tak sempat nak jawab ni kot doktor insya-Allah. Kalau saya boleh iklan sedikitlah. Sila. Sebahagian persoalan ni sebenarnya saya ada sentuh dan ada tulis dan ada kongsikan. And so boleh je search kan, sama ada di Facebook saya Taruzan Nizam Zakaria ataupun di YouTube saya. Di YouTube saya tak ada banyak video, dalam 30 video macam tu je saya buat, tapi ada beberapa topik on anxiety, beberapa topik on parenting. Jadi kalau ada masa teringin nak tahu lebih lanjut, contohnya tadi kita cerita tentang mindfulness kan, present mind masa kita breathing dan sebagainya, pun benda yang panjang. So saya buat 2 video tentang tu. So kalau rajin sambil drive traffic jam dekat Nilai tu, dekat KL ke mana-mana, dengarlah. And so kalau dapat manfaat, ambil, dan kalau tak boleh always share it, always find out from other. Jangan berhenti belajar, dan belajar dengan ilmu tu insya-Allah dia akan beri pencerahan kepada kita. Ya, betul. Dan di sini saya ambil juga kesempatan, saya ingin mengambil kesempatan lah kan untuk tolong promote juga ni doktor kan. Okey, so doktor Nizam sangat aktif tuan-tuan dan puan-puan dalam Facebook beliau, selalu mengadakan perkongsian tentang apa juga isu kesihatan mental, okey, termasuk penjagaan anak-anak di sudut kesihatan mental, psikologi dan sebagainya. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan boleh juga browse through Facebook doktor dan juga Facebook Facebook laman minda doktor kan? Sebagaimana yang doktor sebut tadi tu, laman minda. So maknanya boleh tuan-tuan dan puan-puan melayarinya untuk mendapatkan input. Okay, so macam doktor dah pesan tadi, jangan orang kata untuk ambil tahu tentang penyakit anxiety yang kita hadapi ni, jangan orang kata tanpa ilmu. Kita mesti berilmu, dengan ilmu baru kita tahu macam mana nak bertindak ataupun mengambil peranan lah. Okay. So kepada tuan-tuan dan puan-puan juga yang mungkin ingin mendapatkan orang kata rawatan daripada psikiatris boleh juga mendapatkannya daripada cawangan klinik kesihatan mental atau Mentari di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Doktor betul kan? Setakat yang saya semak, klinik Mentari ni terdapat di hampir semua negeri, dan kita ada 25 cawangan klinik Mentari ni di seluruh Malaysia. Begitu. Betul doktor? Okey, so
jangan risau, okey, jangan bimbang untuk berjumpa dengan doktor-doktor psikiatris ni. Mereka sangat pakar dalam bidang mereka, okey, dan boleh membantu tuan-tuan dan perempuan untuk dinilai, untuk diagnose apakah sebenarnya isu atau penyakit anxiety jenis mana yang tuan-tuan dan perempuan hadapi. Biasanya macam itulah kan. Dan kalau misal kata doktor psikiatris, okey, mendiagnose tuan-tuan dan perempuan dan perlu ambil ubat dan menjalani beberapa rawatan dan sebagainya, please do so. Okey, janganlah orang kata takut, jangan risau. Okey, so setiap rawatan yang dicadangkan oleh pakar-pakar psikiatris ni sebenarnya ada sebabnya dan ada end result ni. Apa yang orang kata apa ni, kesan daripada rawatan tersebutlah, ya. Okey, dan tuan-tuan dan perempuan, di akhir ini saya rasa saya menutuplah kan diskusi psikososial kita ini. Selain daripada kita tahu sedar sendiri tentang penyakit ini dan kita cuba juga dapatkan rawatan daripada pakar-pakar tertentu, khususnya psikiatris lah, selain daripada kaunselor, psikologis dan sebagainya tadi. Okey, doa juga sangat penting tuan-tuan dan perempuan. Okey, khususnya untuk orang Muslim, doa ini adalah senjata kita. Okey, apa juga masalah yang kita hadapi, doa ini adalah sebagai yang kata kita punya secret recipe lah kan untuk menghadapi kesukaran, kesusahan, apa juga masalah dalam kehidupan kita inilah, insya-Allah, ya. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Okey. Dan banyak juga buku-buku yang dijual di luar sana kan, buku Jangan Bersedih, okey. Bagaimana untuk orang kata berasa tenang, okey. Fasta'inu bis-sabri was-salah. So orang kata kita sebagai Muslim juga sebenarnya jangan lupa tu solat dan sabar tu penting. Okey, begitu juga tuan-tuan dan perempuan daripada apa jua jenis kepercayaan dan agama, masing-masing mempunyai cara masing-masing, okey, untuk mendapatkan ketenangan, insya-Allah. Alright. So tuan-tuan dan perempuan, saya fikir kita sampai di sini sahaja diskusi psikososial kita untuk hari ini. Insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam diskusi psikososial untuk topik yang lain di masa akan datang. Okey. Dan saya bagi pihak Seksyen Psikologi dan Kaunseling, bahagian Pembangunan Sumber Manusia Jabatan Pendaftar USIM, sangat-sangat menghargai masa yang diluangkan oleh Dr. Rozan Nizam, okey, untuk slot ini, dan sangat berterima kasih kepada doktor sangat kerana dapat memberikan perkongsian yang sangat fruitful pada saya pada petang ini, insya-Allah. Okey doktor, so terima kasih doktor. Mungkin nanti kalau ada lagi orang kata diskusi atau topik-topik yang bersesuaian, bolehlah kami jemput doktor lagi, insya-Allah. Betul. Dia macam barang online lah, kalau okey kita repeat order kan. Terima kasih bagi pihak saya juga kepada pihak penganjur, Puan Razrin dan tim di belakang tabir tu yang kita tak nampak tu atas bantuan hari ini. Mudah-mudahan Allah Taala berkati usaha pihak Jabatan Pendaftar USIM ni dan kita sama-sama peroleh kebaikan daripada usaha kita. Terima kasih juga semua yang join, yang follow discussion di Facebook dan share lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih doktor. Okay, dan terima kasih juga kepada tuan-tuan dan perempuan, saudara-saudari yang menonton diskusi ini. Okay, so sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.